Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa pengurusan Masjid Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kepada semua hadirin dan hadirat sidang penonton yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada pagi ini kita dapat bersama untuk kita mengadakan satu sesi tazkirah bersempena dengan hari cuti umum pada hari ini, dan kita menjadikan tajuk perbahasan kita seperti yang termaktub di hadapan tuan-tuan dan puan-puan semua, iaitulah di sebalik ujian adanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sebalik ujian adanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita pergi kepada kupasan dan huraian lanjut berkenaan dengan tajuk ini, saya minta jasa baik kepada semua hadirin dan hadirat yang sedang menonton supaya dapat sertakan di ruangan komen sama ada suara saya jelas ataupun tidak terlebih dahulu sebelum saya memulakan kupasan dan syarahan tajuk kita pada pagi ini. Jadi sekali lagi saya minta jasa baik kepada semua sahabat-sahabat, semua tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton kuliah kita pada pagi ini untuk sama-sama komen di ruangan bahawasanya suara saya jelas ataupun tidak terlebih dahulu. Okey, baik, alhamdulillah saya lihat ada komen-komen yang mengatakan suara saya jelas. Jadi kita akan terus pergi kepada huraian dan kupasan tajuk perbahasan kita pada hari ini berkenaan dengan rahmat Tuhan dan juga rahmat Tuhan yang datang di sebalik ujian. Pertama, kita katakan hadirin dan hadirat sebagai muqaddimah, apabila kita sebut perkataan ujian, ujian ini dalam bahasa Arab dia ada pelbagai jenis kategori. Kita lihat contoh dalam sebutan-sebutan Al-Quran. Kadang-kala Al-Quran menceritakan ujian ini dengan sebutan musibah. Musibah. Seperti kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak ayat yang menceritakan tentang sebutan atau perkataan musibah itu. Begitu juga kadang-kala Al-Quran menggunakan kalimah bala, ujian juga. Seperti Al-Quran mengatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Kami pasti akan menguji kamu. Allah guna kalimah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, yakni daripada perkataan bala. Dan kadang-kadang Al-Quran kata musibah seperti وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Apa yang menimpa kamu daripada musibah, maka ia datangnya daripada Allah. Pertama, perkataan musibah. Kedua, kalimah bala. Ini antara contoh-contoh perkataan yang membawa erti ujian di dalam Al-Quran. Hakikatnya kita katakan memang tujuan ataupun memang kehidupan kita di atas muka bumi ini, kehidupan kita di atas dunia ini, ia tidak akan terlepas daripada ujian. Ia tidak akan terlepas daripada kita ini diuji dengan pelbagai kategori dan pelbagai jenis-jenis ujian daripada Tuhan. Sebab itu kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan semua biasa dengan ayat ini. Bahkan ada dari kalangan tuan-tuan semua menghafal ayat ini.
iaitu ayat yang kedua daripada suratul Mulk, daripada surah Al-Mulk. Allah mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang membawa maksud, dialah Tuhan yang telah menciptakan kehidupan ataupun dia yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk dia menguji kamu, siapakah dari kalangan kamu yang paling baik amalannya. Jadi hakikat apabila kita membaca nas-nas Al-Quran, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami akan menguji kamu dengan keburukan, dengan kebaikan sebagai ujian, sebagai fitnah, maka kita dapat gambaran bahawasanya kehidupan kita di atas muka dunia ini sama sekali tidak akan terlepas daripada ujian. Bahkan kalau ada orang kata, dia keluar satu kenyataan, saya ni dalam hidup saya ni tak pernah diuji, sebenarnya itulah ujian bagi diri dia sebenarnya. Dia kata hidup saya ni tak pernah susah, itulah ujian kita sebenarnya. Hidup kita tak pernah rasa lapar, itulah ujian kita sebenarnya. Kadang-kadang Allah uji kita dengan kebaikan, kadang-kadang Allah datangkan ujian dalam bentuk keburukan buat diri kita ini. Jadi sebab itu kita kata dunia adalah darul bala. Dunia ini adalah tempat kita diuji. Dan Allah menguji manusia ini, hadirin dan hadirat, adalah sebab-sebab dan hikmah di sebaliknya. Sebab itu kita nak sebut, nak gapai bahawasanya di sebalik ujian yang menimpa kita, sama ada ujian tu pada peribadi kita, pada anggota tubuh. Kadang-kadang orang ini diuji dengan anggota tubuh dari sudut anggota badan dia. Mata dia tak nampak, itu ujian. Telinga dia tak berapa dengar, itu ujian. Dia diuji dengan demam panas, itu ujian. Dia diuji dengan sakit-sakit seperti apa kategori penyakit, itu ujian. Tapi ada orang lain, hadirin dan hadirat, dari sudut anggota tubuhnya sihat, alhamdulillah. Tetapi dia diuji dengan penyakit hati. Dalam hatinya ada perasaan takabur, walaupun anggota tubuhnya sempurna sifat. Darah tinggi tak ada, kencing manis tak ada, sakit jantung tak ada. Dalam hati ada takabur, dalam hati ada ujub, dalam hati ada riya, dalam hati ada sum'ah, dalam hati ada su'uzzan, buruk sangka. Jadi kita nampak di sini, walau zahirnya tubuh badannya sihat, tetapi hatinya diuji oleh Allah dengan penyakit hati. Begitu juga kadang-kadang ada orang dia diuji dengan harta dia. Dia diuji dengan harta dia. Apabila dia diuji dengan harta, sebagai contoh, harta dia sama ada banyak atau harta dia sama ada sedikit. Kedua-duanya berbentuk ujian Tuhan kepada dia. Kalau harta dia banyak, Allah nak uji kepada mana dia salurkan harta tersebut, ataupun daripada mana dia memperoleh harta yang banyak tersebut. Ini kita akan lihat bahawasanya ada hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tazulu qadamal abdi yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Kaki seorang anak Adam ni pada hari kiamat kelak, dia tidak dapat bergerak, tidak dapat meneruskan langkah. Kaki kita ini tidak dapat meneruskan langkah perjalanan di akhirat kelak hatta yus'al an arba', kata Nabi. Sehinggalah dia ditanyakan tentang 4 perkara. Dan antara yang ditanyakan adalah ilmu, apa yang telah diamalkan daripada ilmunya. Wa an jasadihi fima ablah, dia gunakan anggota tubuh dia, jasad dia untuk apa. Kemudian wa an umrihi fima afnah, dia habiskan umur dia untuk apa. Dan yang terakhir ni yang saya nak maksudkan, wa an malihi, dia akan ditanya terhadap harta dia, min aina tasabahu wa fima anfaqah, daripada mana awak dapat harta ini dan kepada mana harta ini disalurkan. Bayangkan, ilmu Allah tanya satu, umur Allah tanya satu, jasad Allah tanya satu, tapi harta Allah tanya 2 persoalan. Daripada mana awak dapat
kepada mana awak salurkan harta tersebut. Jadi di sini kita katakan harta ujian Tuhan. Kalau kita banyak duit, kita diuji. Kalau kita tak banyak duit pun itu ujian juga. Kerana itu, orang yang tak banyak duit, ujian dia adalah bagaimana dia bersabar dengan ketidakadaan duit tersebut atau kekurangan duit tersebut. Bagaimana dia menempuh hidup dia kekurangan duit. Sebab sekarang ini kita kata dalam setiap keadaan kita diuji. Kita ambil contoh paling dekat, selain daripada diuji dengan diri kita, dengan tubuh badan luaran, dengan dalaman hati kita. Selain diuji dengan harta, kita juga diuji dengan boleh jadi keluarga kita. Kita boleh jadi diuji dengan anak-anak. Boleh jadi diuji dengan adik-beradik, contoh. Jadi ini semua kadang-kadang dia menyebabkan kita dapat satu falsafah dalam hidup ini. Apa sahaja makhluk dari kalangan manusia yang kita berurusan dengannya, kita pasti ada ujian yang kita akan dapat daripada mereka itu. Jadi sebab itulah kita nak membentuk peribadi kita. Macam mana cara kita nak berhadapan dengan ujian Tuhan, supaya kita akan lebih rasa tenang, kita akan lebih rasa redha, kita akan lebih rasa dan tahu bagaimana cara untuk kita berhadapan dengan ujian yang menimpa kita ini. Jadi hadirin dan hadirat, kita berada dalam suasana pandemik sekarang ini, yang mana setiap kita pasti terkesan daripada mana-mana sudut dalam kehidupan dia. Boleh jadi saya terkesan, boleh jadi tuan-tuan dan puan-puan semua terkesan. Tetapi isu je adalah bagaimana kita menghadapani ataupun mendepani ujian yang kita hadapi ini. Dari sudut boleh jadi kekurangan harta benda, boleh jadi dari sudut orang kata hilang punca pendapatan. Jadi kita katakan di sini, maka ini adalah ujian Tuhan. Kalau kita lihat di dalam beberapa hadis-hadis Nabi SAW, ini kita nak pergi kepada perbahasan dari sudut dalil. Di pada mana nas Quran yang menyebut bahawasanya ataupun hadis Nabi SAW menyebut bahawasanya Allah akan menguji kita ini. Jadi hakikatnya kita lihat kepada apa yang disebut oleh nas Quran dahulu. Prioritinya Al-Quran dahulu. Al-Quran menyebut walanabluwannakum. Bila Allah kata lanabluwannakum ni, dia ada taukid, ada penegasan. Allah pasti akan uji kita. Dah selama kita ni manusia, kita ni hamba Tuhan, kita tak terlepas daripada ujian. Bila Allah sebut lanabluwannakum, ada lam taukid di situ. Kemudian apabila kita katakan Allah pasti akan uji kita, Allah uji dengan apa? Lalu Allah kata bisyai'in minal khauf. Sedikit je ujian Allah tu, Allah kata bisyai'in minal khauf. Sedikit daripada perasaan takut. Dalam hati kita ni ada rasa takut. Wal ju', rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta benda. Wa naqsim minal amwal wal anfus, kematian jiwa-jiwa. Boleh jadi kematian ahli keluarga terdekat, orang yang kita sayang, anak-anak kita, saudara mara kita. Wal anfusi was samarat, kekurangan tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan hasil tanaman kita ini. Jadi Allah sebut di hujung sekali, Allah kata apa? Wabasyiris sabirin, dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar, kata Allah. Berilah khabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi di sini Allah nak ajar kita di sebalik ujian, apakah cara yang sepatutnya kita lakukan. Dan Allah memberikan penjelasan tentang ciri golongan sabar. Siapa golongan yang sabar? Dalam ayat berikutnya Allah sebut. Allah katakan allazina iza asabathum musibah. Mereka golongan yang sabar adalah apabila mereka ditimpa musibah. Ini saya kata tadi, Quran guna ujian, kadangkala perkataan musibah, kadangkala perkataan bala. Iza asabathum musibatun qalu, mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah.
Ini terjemahan yang tepat. Kadang-kadang masyarakat kita dia selalu terjemah kami datang daripada Allah dan kepadanya kita kembali, ataupun daripada Allah kita datang, kepadanya kita kembali. Sebenarnya terjemahan yang lebih tepat, sesungguhnya kita ini atau kami ini adalah milik Allah. Kerana perkataan lillahi, lam di situ, huruf lam pada awal lafzul jalalah itu adalah lam litamlik, lam pemilikan. Jadi kita katakan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kepada Allah lah kami akan kembali. Jadi hakikatnya di sebalik ujian kita perlu kembali kepada Tuhan. Kita bersabar, antara lafaz kita bersabar, kita mengucapkan istirja'. Apa dia itu istirja'? Kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita tengok ucapan inna lillah wa inna ilaihi raji'un ni sama sekali tidak terhad dan terkhusus kepada kematian sahaja. Tetapi ucapan istirja' itu tadi adalah ucapan yang dibaca apabila kita ditimpa musibah. Dan musibah ni pelbagai bentuknya. Sebagai contoh, seseorang itu dia mendengar berita kematian, dia istirja'. Betul, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Seseorang itu kalau dia dengar berita dari sudut dia ini sakit, maka dia walaupun tak mati, tak meninggal dunia, dia ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau harta bendanya hilang, maka dia ucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada rasa takut dalam jantung hati dia, kalau dia tiba-tiba rasa takut dengan ketakutan yang bersangatan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi ini Quran ajar kita bagaimana kita nak menghadapan atau berhadapan dengan musibah. Kita nak berhadapan dengan ujian. Tapi kita tengok di sebalik ujian dan di sebalik ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah golongan yang mendapat salawat daripada Tuhan mereka serta mereka mendapat rahmat daripada Tuhan mereka. Allahu Akbar. Ini yang kita kata di sebalik ujian adanya rahmat Tuhan. Bahawasanya selepas kita diuji dengan pelbagai kategori ujian, kehilangan harta benda, perasaan takut, kematian jiwa, kekurangan harta, kekurangan hasil tanaman, maka kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bila kita kata kita ni milik Allah, maka cuba tuan-tuan lihat apa milik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada pemilikan, contoh, tuan-tuan ada kereta. Katalah kereta je contoh mudah yang kita nak ceritakan. Tuan-tuan ada kereta, lepas tu tuan-tuan beli kereta itu warna asalnya warna merah, katakan. Asal warna merah. Kemudian tuan-tuan kata, saya nak ubahlah cat warna kereta ni. Nak ubah cat warna kereta ni, tuan-tuan ubah warna hitam, katakan. Tak ada siapa yang pertikai. Kenapa? Itu adalah kereta kita dan kita nak ubah warnanya dengan duit kita sendiri. Jadi terserah kepada kita. Kita bebas buat apa sahaja kepada kereta kita kerana kereta adalah milik kita. Jadi bila kita kata kita ni milik Allah, maknanya Allah berhak untuk melakukan apa sahaja yang Allah kehendaki atas hikmah Allah, atas alim dan khabirnya Allah. Allah berhak kerana kita milik Allah. Jadi selepas kita diuji dengan sebab kita ni hamba Tuhan, maka kita diajar oleh Tuhan untuk mengucapkan istirja'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Dan kita ni Allah janjikan akan selepas daripada kita menyebut lafaz tersebut, maka Allah kata ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itu adalah golongan yang mendapat salawat. Salat ni hakikat dari sudut bahasanya doa. Tetapi kalau selawat Allah kepada makhluknya adalah maghfiratuhu wa ridwanuh. Maknanya maghfirah Allah, pengampunan Allah. Ulaika alaihim salawatun, ay mereka adalah golongan yang mendapat pengampunan Allah wa rahmah, dan mereka akan dapat kasih sayang Allah selepas mereka menuturkannya, selepas mereka bersabar dengan ujian, selepas mereka melafazkan istirja'.
Jadi kita dapat lihat sebenarnya ayat ini tadi nak menggambarkan kepada kita, jangan kita anggap kesedihan, musibah yang kita timpa di dunia ini adalah dalam tempoh masa yang kekal dan keseluruhan hayat. Jangan sama sekali. Jangan kita ingat bila kita sedih sekarang, sedih tu sampai kita mati. Tidak. Jangan kita ingat bila kita susah sekarang, susah tu selama-lamanya. Tidak. Jangan kita ingat segala musibah yang kita alami sekarang ini adalah musibah yang pasti kita alami 10 tahun akan datang. Jangan sama sekali. Kerana selepas musibah adanya rahmah daripada Allah. Sebab itu kita katakan selepas ujian adanya kasih sayang Tuhan. Dan Allah menguji hakikatnya kerana Allah sayang kita ini. Dan ini di sebalik ujian Tuhan yang kita katakan dalil-dalil yang mencerita berkenaan dengan ujian ini. Pertama saya katakan dalam surah Al-Baqarah tadi, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal, sampai kepada ayat yang berikutnya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, kata Allah. Kemudian kita nak pergi kepada hadis pula. Ada hadis yang jelas menyebut tentang kenyataan yang saya katakan sebentar tadi. Bila kita duk selalu sebut dan kita selalu dengar masyarakat kita duk ulang demi ulang, Allah uji tanda Allah sayang. Allah uji tanda Allah sayang. Jadi kita kena betulkan mindset ini bahawasanya ujian Allah bukan tanda Allah benci kita. Ujian Allah bukan tanda Allah ni tak sayang kita, bukan. Tapi Allah uji tanda Allah sayang. Sebab itulah kalau orang kata Allah ni duk uji aku lepas satu-satu ni, Allah tak suka ke kepada aku? Allah tak sayang dan tak kesian ke kepada aku ni? Jangan cakap macam tu. Itu boleh jadi ucapan yang terkeluar daripada su'zan dalam hati. Su'zan kepada Allah ni jangan sama sekali. Ia dosa hati, maksiat hati, seperti yang disebut oleh Al-Habib Zain bin Ahmad rahimahullahu ta'ala dalam kitab Risalatul Jami'ah, bahawasanya antara maksiat hati buruk sangka dengan Allah. Jangan. Dan antara ucapan yang terzahir daripada buruk sangka pada Allah dalam hati adalah ucapan kita Allah uji sebab Allah benci. Bukan sama sekali. Kalaulah Allah uji kerana Allah tak suka kita, malaikat, saya minta maaf, para rasul, para nabi diuji. Lagi teruk bahkan daripada ujian yang kita hadapi. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi SAW, asyaddun nasi bala al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling berat diuji oleh Tuhan adalah para nabi. Kemudian yang sama seperti para nabi. Jadi kita katakan hadirin dan hadirat, maksiat ini, maksiat hati ini, iaitu su'zan kepada Allah. Jangan. Sebab para nabi pun diuji. Dan semua yang menghampiri kedudukan para nabi, dalam erti kata para ulama', iaitu para ahli ilmu, para ulama', mereka juga diuji. Tetapi Allah uji tanda Allah sayang. Apa buktinya? Buktinya adalah berdasarkan kata-kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah inna izamal jazai ma'a izamil bala wa inna allaha idza ahabbal qauma ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Yang membawa maksud apa? Allah ni, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jazai ma'a izamil bala, sesungguhnya besarnya ganjaran pahala itu adalah bersama dengan besarnya bala yang menimpa kita. Lagi berat ujian, lagi besar pahala. Itu maksud daripada hadis tersebut. Inna izamal jazai ma'a izamil bala. Beratnya atau besarnya ganjaran pahala adalah berserta atau bersama dengan besarnya dugaan yang menimpa kita ini. Kemudian Nabi kata, wa innallaha idza ahabbal qauma ibtalahum. Sesungguhnya Allah ni apabila Allah sayang dan suka kepada sesuatu kaum, Allah akan menguji mereka. Dan Allah menguji kita ini ada sebab. Nanti kita akan sebut selepas daripada ini apa sebab Allah menguji kita ini.
supaya kita tak sangka buruk kepada Tuhan yang Allah uji kita ini kerana kita banyak buat dosa, dan Allah uji kita ini kerana Allah benci kita ini. Tetapi nanti kita akan memberikan penjelasan yang lebih jelas. Baik. Kita katakan wa innallaha idza ahabbal qauma ibtalahum, sesungguhnya Allah ni apabila Allah menyayangi sesuatu kaum, Allah akan menguji mereka. Maka kita katakan sambungan daripada hadis tersebut, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa man radiya falahur ridha. Siapa yang redha dengan ujian yang menimpanya, maka Allah akan memberikan keredaan Allah kepadanya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyambung wa man sakhita falahu sakhat, dan sesiapa yang benci ataupun dia marah dengan ujian yang menimpanya, maka kemarahan Allah akan menanti buat dirinya. Dan kita kena berhati-hati dengan hal ini. Jadi hakikatnya hadirin dan hadirat, inilah antara beberapa riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan berkenaan dengan ujian Tuhan ini. Jadi kita nak katakan tadi, kadang-kadang kita kena jelas dua perkara. Ujian Allah ni dia datang dalam dua bentuk. Kita betul kita katakan ujian bukan tanda Allah benci kita. Ujian bukan tanda Allah benci kita. Tetapi kadang-kadang ada bentuk ujian tu adalah kesan daripada maksiat yang kita buat. Yang ini kita tak nafikan. Kadang-kadang kesan yang kita buat adalah, ataupun kadang-kadang kesan daripada maksiat yang kita buat adalah akan menatijahkan, orang kata, ujian juga dalam satu keadaan, dalam satu bentuk. Kita lihat contoh. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Orang kata telah munculnya kerosakan di daratan dan di lautan adalah disebabkan kejahatan tangan manusia itu sendiri. Jadi ini nampak, Allah uji, Allah berikan keburukan, Allah uji kita dengan kerosakan di atas langit dan di atas di daratan dan di lautan adalah disebabkan kejahatan maksiat tangan kita, maksiat yang dibuat oleh kita. Tapi adakah itu menandakan Allah benci kita? Tak semestinya. Tapi Allah ada isyarat. Sambungan isyarat tu liyuziqahum ba'dal ladzi amilu, untuk Allah berikan rasa. Allah nak bagi dia orang rasa. Mereka rasa, kita rasa tentang sebahagian perbuatan yang telah kita buat. Liyuziqahum ba'dal ladzi amilu, inilah kesan buruk daripada perbuatan awak. Bukan semestinya tanda Allah benci kita. Tetapi Allah kata apa? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali kepadaku. Jadi Allah nak tarik kita balik kepada dia, dan cara Allah nak tarik kita kembali kepadanya, kadang-kadang Allah berikan ujian. Jadi tujuan dia adalah untuk Allah dekatkan balik kita yang telah menjauh ni kepada diri Allah. Sebab tu orang kata kalau kita ni dah rasa diri ni terlampau jauh dengan Tuhan, jangan lama sangat. Jangan lama sangat. Kita tengok dulu dalam cerita antara dua makhluk Allah. Antara Nabi Allah Sulaiman alaihi salam dengan seekor burung namanya Hudhud. Yang orang kata burung Hudhud itu. Burung Hudhud ni dia hilang sebentar sahaja daripada pandangan mata Nabi Allah Sulaiman. Sulaiman tanya, mana pergi Hudhud? Tapi Nabi Sulaiman bila dia tengok burung Hudhud telah hilang sebentar sahaja daripada pandangan mata baginda alaihi salam, dia dah bagi amaran dah. Dia dah menjanjikan ancaman, orang kata seksaan kepada burung Hudhud. Maknanya hilang sekejap sahaja. Begitu juga dengan siapa? Begitu juga dengan seorang sahabat Nabi namanya Ka'ab ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan juga dua sahabatnya namanya Hilal bin Umayyah, serta yang ketiga namanya Murarah ibn Rabi'. Murarah ibn Rabi'. Tiga orang ini tidak hadir atau tidak turut serta dalam peperangan Tabuk bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka apabila mereka
tidak hadir perang Tabuk sahaja, maka mereka diboikot selama 50 hari. Jadi hakikatnya kita ni dalam hidup, jangan terlalu lama sangat jauh daripada Tuhan. Maknanya kalau kita dah rasa lama berjauhan dengan Tuhan, cepat-cepat kembali. Kadang-kadang bila lama sangat kita menjauhan dengan Tuhan ni, maka Allah uji kita, tujuannya supaya kita kembali kepada Allah. Ini maksud saya daripada ayat dalam surah Ar-Rum itu tadi. Bahawasanya bukanlah bermakna apabila Allah uji dengan keburukan tanda Allah benci, tidak. Tetapi di sebaliknya ada kasih sayang Tuhan, iaitu tujuannya untuk Allah membawa kita kembali kepadanya. Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un, kata Allah. Untuk, iaitu supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka kembali kepada Tuhan. Sebab itu kita pun bila kita berdoa dalam kunut subuh, kita membaca lafaz waqini syarra ma qadait. Wahai Tuhan, peliharalah kami ini daripada keburukan apa yang telah kau tetapkan, apa yang telah kau qadakkan. Hakikatnya qada Allah ni mana ada yang baik. Dalam hadis Nabi kata wasyarru la yunsabu ilaik. Keburukan tak boleh dinisbahkan kepada Allah walau sama sekali. Lalu kita kata macam mana kita boleh berdoa dengan waqini syarra ma qadait? Nampak? Macam mana kita boleh berdoa dengan waqini syarra ma qadait sedangkan Nabi kata keburukan tak boleh dinisbahkan dan disandarkan kepada Allah? Hakikatnya doa tersebut Nabi yang ajar. Nabi ajar kepada cucunda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, kata Al-Hasan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat aquluhunna fil witri. Nabi mengajarkan kepadaku beberapa doa untuk aku membacanya dalam kunut witir. Kemudian Hasan bagi tahu, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait. Kalimah waqini syarra ma qadait, kita tak sama sekali mengatakan qada Allah itu buruk, tidak sama sekali. Kalau kita kata qada Allah itu buruk, ketentuan Allah itu, ketetapan Allah itu buruk, yang itu kita katakan adalah waqini dalam bahasa Arab, waqini syarra qadaik. Nampak? Peliharalah kami daripada keburukan qada kamu, tapi kita tak cakap macam tu sama sekali. Kita kata waqini syarra ma qadaita. Peliharalah daripada keburukan apa yang telah kau qadakkan. Qada Allah semua baik, tapi kadang-kadang qada tu dia datang dalam bentuk yang negatif kepada kita. Nampak? Kadang-kadang datang dalam bentuk kerosakan di atas muka bumi. Kadang-kadang ada kerosakan di lautan. Kadang kita tengok ada banjir besar berlaku. Kadang kita tengok ada sekian-sekian kemarau panjang. Ini dalam bentuk yang buruk. Tetapi hakikatnya apa? Zaman Nabi SAW, apabila kemarau panjang, maka mereka berdoa minta Allah turunkan hujan. Bukankah bila ada ujian kita akan kembali kepada Tuhan? Dan bukankah itu tandanya Allah, bila Allah uji bukan tanda Allah benci? Tetapi Allah uji tanda Allah nak kita kembali kepada Dia. Allah uji, Allah nak tengok kita ni selepas kita diuji, adakah kita sombong merasakan diri kita ni kekal hebat tanpa ujian, ataupun kita akan rasa hidup bertuhan apabila kita mendapat ujian, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya untuk kita kembali. Sebab itu masyarakat kita ni dah jadi kebiasaan, kalau dia ada masalah je, dia akan cepat-cepat salat. Sebab itulah kita kata Al-Quran ajar kita juga wasta'inu bis-sabri was-salah. Dan mintalah pertolongan dengan sabar, dan mintalah pertolongan dengan salat. Jadi kita kalau diuji, sabar, dan diuji, salat. Supaya bila kita ini, bila diuji kepada Tuhan, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat faedah di sini, hadirin dan hadirat, bahawasanya tidak ada kontradik sama sekali. Pertama, dengan hadis kita katakan Allah uji disebabkan Allah sayang. Innallaha idza ibtalahum, ataupun innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila sayang kepada sesuatu kaum, Allah akan menguji mereka. Satu. Dan ujian bukan tanda benci, tetapi tanda Allah kasih dan sayang kepada kita. Tetapi ujian juga dalam satu masa yang sama, dia memberikan kemudaratan kepada kita. Dia memberikan keburukan dari sudut hilang harta benda, hilang nyawa, ataupun kecederaan atau kesulitan dan kesukaran.
Tetapi hakikatnya Allah nak mengajak kita kembali. Sebab itu kita sebut tadi, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, jadi kepadanya kami kembali. Jadi tanda kembalinya kita kepada Tuhan ini adalah dengan cara kita ini selepas diuji, kita kembali kepada Tuhan. Itulah kasih sayang Allah sebenarnya, yang kita boleh gambarkan daripada tajuk. Orang kata di sebalik ujian adanya rahmat Tuhan. Baik. Kemudian ada juga hadis Nabi SAW yang menceritakan semua ujian yang kita orang kata alami, ujian yang menimpa kita ini hadirin dan hadirat. Dari sudut kita ini ada rasa takut, ada rasa sedih. Tiba-tiba kita ni sedih dengan kehidupan, kita takut. Ataupun kita ni ada wajak, ada kesakitan pada tubuh badan, sama ada demam, ataupun kita cedera, ataupun kita kena orang kata terpijak duri yang menyebabkan kaki kita luka. Semua itu kata Nabi SAW adalah kafaratun lahu, adalah penghapusan dosa yang Allah berikan buat dirinya. Inilah rahmat Tuhan. Maknanya apabila Allah uji, Allah nak hapuskan dosa-dosa kecil yang kita hadapi. Jadi kita dapat lihat di sini bahawasanya sama sekali ujian tu bukan tanda kebencian, tetapi ujian nak zahirkan rahmat Tuhan. Iaitu Allah uji kita ini, dan semua yang kita sebutkan sebentar tadi adalah kafaratun lahu, sebagai kafarah, sebagai penghapusan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadirin dan hadirat, kita kena ingat bahawasanya Allah nak hapuskan dosa-dosa kita. Kita demam, kita sakit, kita tak sihat, katakan. Ni penghapusan dosa. Jadi kita husnuzan dengan Allah. Husnuzan dengan Allah. Inilah ibadat antara ibadat yang paling besar yang ramai orang kita tak perasan. Apa dia ibadat? Ibadat qalbi, ibadat hati kita husnuzan dengan Allah. Dalam hadis kursi Allah kata, ana inda dhanni abdi bi. Aku ni mengikut sangkaan hamba-Ku kepadaku. Kalau kita sangka baik kepada Allah, Allah akan beri kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita sangka buruk kepada Allah, Allah akan berikan keburukan kepada kita. Ini wal'iyadzubillah. Selain daripada itu, antara hadis ataupun nas yang memberikan ketenangan kepada kita untuk kita mendapat gambaran bahawasanya di sebalik atau sesudah ujian itu adanya rahmat Tuhan adalah firman Allah yang kita selalu baca, iaitu kita membacanya dalam surah Asy-Syarh, sekiranya saya tidak silap, inna ma'al usri yusra, sebanyak 2 kali itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu adanya kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Kemudian inna ma'al usri yusra, Allah kata. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan adanya kesenangan. Daripada ayat ini apa yang kita peroleh? Apa yang kita boleh dapat, hadirin dan hadirat? Ayat ni adalah menunjukkan Allah ni, kalau Allah uji kita ini, ujian tu adalah ujian yang kita mampu tanggung. Maknanya bukanlah inna ma'al usri, bukanlah bersama dengan kesulitan tu kematian. Tidak. Tapi ada kesenangan. Ada kesenangan. Kerana Allah tak uji kita melainkan berdasarkan apa yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kita dapat faham di sini bahawasanya Allah mengatakan Allah uji berdasarkan kemampuan kita. Sebab itu dalam hidup kita ni, hadirin dan hadirat, kita tengok hidup kita ni bukan sentiasa cerah. Dalam hidup kita ni bukan kita sentiasa happy. Tapi perasan atau tidak, dalam hidup kita adanya keadaan kita gembira, ada perasaan kita, ada keadaan kita sedih. Ada ketika kita senang, ada ketika kita susah. Tapi ingat tak, semasa kita susah dulu, kita rasa macam dah berat sangat dah. Kita rasa macam berat sangat. Tapi tengok, sekarang ini boleh jadi ada beberapa kesulitan yang kita dah lupa pun kita pernah alaminya. Ada beberapa kesedihan, ada beberapa kesukaran yang kadang-kadang kita pun dah lupa. Bila kita recall balik, baru kita ingat, oh aku dulu pernah rasa susah. Tapi time kita waktu itu berada pada masa tersebut, kita rasa macam habislah dunia ni, dah tak ada apa dah dunia ni. Tapi tengok, inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesulitan adanya kesenangan. Jadi kita jangan anggap setiap ujian yang kita buat tu ujian yang tak mampu kita tanggung. Sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Allah yang memberi ujian, Allah memberi jalan keluar daripada ujian.
Tapi kita kena jadi orang-orang yang melayakkan diri kita untuk keluar daripada ujian tersebut. Ini Allah sebut dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dirinya jalan keluar daripada setiap kesulitan yang menimpa diri dia. Jadi kalau setiap kita ini ada sahaja ujian dalam hidup, ada sahaja masalah, kembali kepada Tuhan. Dan kembali kepada Tuhan itulah part of taqwa, iaitu kita melakukan kebaikan dan kita meninggalkan larangan Tuhan. Itulah takwa daripada makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis juga membenarkan ayat fa inna ma'al usri yusra ini tadi. Apabila Nabi SAW mengatakan wa anna as-sabra ataupun wa anna an-nasra ma'as sabar wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra, kata Nabi SAW. Sesungguhnya bantuan Allah akan datang apabila kita bersabar. Sesungguhnya di sebalik ujian akan adanya pertolongan, dan sesungguhnya bersama dengan kesulitan adanya kesenangan, kata Nabi SAW. Anna nasra ma'as sabar wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra, kata Nabi SAW. Pertolongan akan datang apabila kita sabar. Demikian bersama dengan kesulitan adanya pertolongan, dan juga kata Nabi bersama dengan kesulitan, kesukaran adanya kesenangan. Jadi di sebaliknya kita dapat gambarkan, dan nas Quran dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga juga Allah mengatakan sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan menjadikan sesudah daripada kesulitan itu terdapatnya kesenangan. Ini adalah basyarah, ataupun bisyarah, ini adalah kegembiraan, berita gembira buat kita semua bahawasanya kita mampu menanggung segala ujian yang kita hadapi pada saat ini. Allah takkan membenarkan kita ini dalam keadaan yang sesak tanpa ada diberikan kesulitan selepas daripada itu. Cuma Allah nak melihat ujian sahaja. Allah nak tengok siapa walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin, kata Allah. Kami akan uji kamu sehingga kami melihat, sehingga kami tahu, kata Allah, siapa dari kalangan kamu yang mujahadah, yang dia bersungguh, dia apa orang kata mujahadah ni, dia menampung kesukaran dalam hidup dia, dan juga dia bersabar terhadap ujian yang menimpa dirinya tersebut. Jadi sebagai kesimpulan sebelum kita tutup hadirin dan hadirat, kerana saya ada seminit sahaja lagi, kita punya tazkirah dijadualkan daripada jam 9 sehingga jam 9.45 sahaja. Jadi kita katakan saya nak buat kesimpulan ringkas bagi tajuk kita pada pagi ini. Baik, kesimpulannya, kita daripada tajuk kita di sebalik ujian adanya rahmat Tuhan, bahawasanya kita kena sedar, kita makhluk, kita hamba Allah, kita milik Allah. Allah adalah Al-Khaliq, Allah Tuhan kita, Allah memiliki kita. Jadi Allah berkehendak dengan hikmahnya, dengan sifatnya Al-Alim, maha mengetahui, sifatnya Al-Khabir, yang mana pengetahuannya meliputi setiap sesuatu. Maka apabila Allah uji kita, pasti ada sebab di sebaliknya. Antara sebab yang pertama, Allah uji kita untuk Allah mendekatkan kita kembali kepadanya. Sebab yang kedua, Allah menguji kita ini untuk Allah memberikan pengampunan dosa terhadap ataupun memberikan pengampunan terhadap dosa-dosa kita. Dan sebab yang ketiga, Allah nak menguji tahap kesabaran hamba-hambanya. Adakah hamba-hamba ini sangka baik kepada Tuhan apabila dia diuji, ataupun adakah hamba ini buruk sangka kepada Tuhan apabila dia diuji. Sebab itu dalam hadis Tirmizi tadi kita katakan bahawasanya Nabi SAW menyebut wa man radiya falahur ridha. Siapa yang redha dengan ujian Allah kepadanya, maka Allah akan meredainya. Wa man sakhita falahu sakhat. Siapa yang membenci ujian-ujian Allah kepadanya, Allah akan memurkainya. Jadi ini antara beberapa sebab kenapa Allah menguji kita. Tetapi yakinlah di sebalik kesedihan akan adanya kegembiraan, di sebalik kesusahan akan bersamanya kesenangan, dan di sebalik ujian adanya rahmat Tuhan. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu perbahasan kita pada pagi ini. Saya minta maaf sekiranya ada salah silap dan terkasar bahasa dalam tazkirah kita pada pagi ini.
Saya ucapkan jazakumullahu khairan khusus kepada pengurusan tertinggi Masjid Saidina Abu Bakar As-Siddiq, khususnya sahibul fadilah Ustaz Firdaus, kerana sudi menjemput saya mengisi slot kita pada pagi ini. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.